الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا. Dan keempat daripada 12 syarat sah bagi mandi dan juga wuduk tu dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak dia akan bicara nantilah syarat sah pada mandi dan juga syarat sah bagi wuduk. Mesti dengan air yang mutlak, tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Sebab hanya ada pada ayak saja. Selain daripada ayak, dia tak ada dua kekuatan. Ayak ni dia ada dua kekuatan. Kekuatan pertama suci pada diri, kekuatan yang kedua menyucikan yang lain. Itu mutahhirun ghairahu wa mutahhirun li ghairihi tu. Tak lain tak ada. Benda lain dalam dunia ni setakat tahirun fi nafsihi. Cecair yang lain. Tapi ayak mutlak dia ada dua. Nanti kita akan bicaralah depan. Dan kelimanya ketahui. Maksud ketahui ni yakin atau zon. Zon ni tidak sepenuh keyakinan. Sebab yakin ni mana kita asal dalam kaedah fiqh ni bila sebut ketahui, ma yahsulu bil musyahadah, barang yang hasil dengan sebab kita lihat dia. Jadi ayak tu kita sendiri yang cedok. Betul kita tahu tu yakin ayak tu mutlak. Atau zon ni berat sangka kita keadaan air itu mutlak. Ini syarat. Kalau nak ambil ayat sembahyang tu, yang jadi syarat tu ini yang kita kena tahu ataupun zon kata ayak mutlak tu pada masalah kesamaran dua bijana air. Kalau tak ada masalah kesamaran, tak disyaratkan kita kena tahu. Kita buka paip, nak apa lagi? Tayah dia tanya, ayak mutlak kot nak ayak paip ni. Gitu, pergi cedok ayak sungai, orang tak tanya lah. Tu yang kata kena tahu keadaan dia ayak tadi ni ayak mutlak tu, kalau ada masalah kesamaran. Sanksi, masalah kesamaran ni sanksi. Atasnya, mana kau? Pada masalah kesamaran dua bijana, dua bekas air, satu bijana air mutlak dan satu bijana air najis. Macam kita ada dua timba yang warna yang sama, yang mana satu timba tu sebelum tu kita tengok kata jatuh tik cicak. Lepas pada tu bila kita mai tengok timba salah satu tu tak ada dah tik cicak. Jadi kita pun sangsi timba hak mana tak tahu tadi. Tanya kawan ni, siapa buang tik cicak tadi, tengok ada. Cik bang, timba mana? Oh, tak tahu hak mana. Tak cam dah. Ni masalah ni kita kena pastikan. Ayak mana hak mutlak tu. Masalah tu. Bukan kata bila kita nak ambil sembahyang pergi tangkulah boleh kan. Tu siap. Ayak mutlak kot ni. Tanya tu siap kata hang tak nak main masjid tu. tak timbul bila masalah ada kesamaran dua bijana atau lebih tu. Tu baru kita kena pastikan hak mana ayak mutlak sama ada atas jalan yakin, mana yakin ni kita ambil hidup ataupun zon ni kita tengok ada perubahan hak mana ayak yang nampak lebih suci ni menyucikan. Ni kita perhati tengok. Satu ayak mutlak, satu bijana, satu bekas, satu timba tu ayak mutlak, dan satu bijana air najis. Atau pada kata air najis. Air najis ni makna air mutanajis dah. Dia kena faham istilah bila sebut air najis bukan air kencing. Tu orang tak panggil air najis, orang panggil najis. Pasal bila dia sebut air, dia mesti asal air. Kalau air kencing tu bukan orang panggil air. Dia panggil najis. Dia cairan. Dia bukan air. Istilah fiqh. Tapi dia tengkak lurah pula.
Dia ayak ni hanya ayak yang tersebut tu saya, ayak mutaghayyir, ayak mutlaq, ayak musta'mal, dan ayak musyammas yang kelima, ayak mutanajjis. Satu je ayak. Lain pada tu istilah fiqh tak panggil ayak. Ayak musyammas ayak yang dipanaskan dengan panasnya matahari, dan ayak tu pula berada dalam bijana tembaga atau besi. Besi kan, itu panggil ayak musyammas. Ayak mutaghayyir ayak yang berubah dengan sesuatu yang suci. Dia panggil berubah tu dengan sesuatu yang mukhalid. Panggil ayak mutaghayyir. Ayak mutlaq, tu kita maklum lah. Asal kejadian dia tak berubah pada warna, sifat, bau, warna dan rasa dengan sesuatu yang suci ataupun tidak. Ada ayak baris, ayak musta'mal, ayak yang telah digunakan pada basuhan fardu, pada mengangkat hadas ataupun pada menghilangkan najis. Lagi ayak mah tak ada, tu lah. Daripada tu fiqh tak panggil ayak, dia panggil cairan. Ayak kencing tu orang tak panggil ayak kencing, istilah fiqh lah. Bahasa Melayu kita panggil ayak semua, jenis cayak ni kita panggil ayak semua. Ayak belacan pun kita panggil, kita bahasa Melayu ayak nyok, ayak mawar, ayak nira, kita tu istilah Melayu. Kalau istilah syarak kita ni, hak tu tak dinamakan ayak, sebab itu dinamakan ma'i'un. Ma'i'un bukan ayak. Tapi kalau ma'un, mesti dah ma'i'un. Dia umum khusus mutlak. Khusus mutlak di antara ayak dengan cairan. Tiap-tiap air itu adalah cairan ataupun cecair. Bukanlah tiap-tiap cecair itu adalah air. Tak? Itu kaedah dia panggil umum khusus mutlak. Mattahada fi maddatin wa tanfaridu ahaduhuma fi maddatin ukhra. Itu ta'rif umum khusus mutlak. Mattahada fi muddatin wa tanfaridu ahaduhuma fi maddatin ukhra. Mantiknya menjadi mantik. Mantik tak? Ini umum khusus mutlak. Itu kena ni lagi duk tikai ayak najis. Ayak najis tak tahu ayak kencing. Baik tu. Ayak ni air yang tak sampai 2 kolah dan dimasuki najis yang tidak dimaafkan pada ayak, padahal dia tak berubah. Tu yang kita payah nak cama. Ada yang masuk najis yang sedikit, dia berubah dan tak berubah. Kalau masalah dia berubah dengan sebab masuk najis, kita senang cam. Yang jadi kesamaran ni pasal tak cam, tak ada tanda, tapi masuk najis. Kita nampak tadi cicak masuk kita pipi anak kita buang, tanya ada hak mana, tak ingat dah bekas mana. Tu yakin tu. Kalau meh ada cicak warna berak tadi, saya duduk tanya tengok ada tak ada. Dia mudah ya. InsyaAllah kita dah yakin kata ada najis. Kalau kita tak yakin najis ke tak, tengok ada tak ada sudah. Yakin tak yakin bagi itu istilah-istilah begitu kita kena faham daripada awal. Dan tidak jadi payah kita nak faham kita fiqh yang lain. Dia terfaham dia punya key, master key dia tu. Kita kita lain mudah dah nampak sikit. Atau ayak musta'mal, ni lagi tak ada tanda. Dia tahu dah tadi dia ambil dah ayat semayang guna ayak tu. Ayak memercik masuk dalam tu berubah pada takdir lah. Tapi dia tak ingat timba mana. Tu salah itu kan. Dia masalah ni kita kena nampak taswir masalah, tidak dicelaru. Maka jadi kesamaran atas seseorang tu. Apa tu nak buat guna? Maka hendaklah, yang ni wajiblah ia seseorang tadi ni ijtihad. Apa makna ijtihad? Ambil pecaman ataupun usaha untuk memastikan ayak mana yang kata ayak mutlak dan ayak mana yang katakan ayak musta'mal ataupun ayak yang mutanajis. Maka mengambil ia akan air bijana yang ia dhan, yang berat sangka akan air itu mutlak. Dia kena tengok mula yang mana dia tengok ayak tu, ayak mana yang nampak berubah pada warna, nampak sama
Okey, tengok pula berubah tak pada bau. Cium-cium tengok ni berbau sikit. Sahih dah. Ayak ni najis. Tu jadi mutanajis. Lepas tu kita ambil ayak yang sebakah lagi lah. Tu zon tu boleh jadi ya. Kan berat lah sangka pasal dia hak ni tak berubah. Tu zon. Tak yakin lah juga. Tu mengambil ia akan air bijana yang ia zon akan air itu mutlak. Adapun air yang bukan kesamaran dua bijana, macam kita lah buka pip ambil sembahyang ataupun pergi tengok dalam kolah cedok ambil air sembahyang, tu dia kata maka tidak disyaratkan mengetahui air itu mutlak atau bukan mutlak. Tu tak syarat dah. Buka pip ambil air sembahyang lah. Seperti ia syak air ini mutlakkah atau bukan mutlak, tak syarat dah. Dan seperti ia syak air ini mutlakkah atau mutanajiskah, maka harus dan sah ia mengangkat hadas dengan air yang syak itu. Pasal apa? Diiktibar pada asal, kerana asal air itu mutlak. Al-aslu fil asya' al-ibahah, al-aslu fil asya' at-taharah. Ini kaedah fiqh. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap perkara makan ke apa ke, pada asalnya hukumnya adalah halal, kecuali datang dalil hatta dalla alaihi tahrimuhu, hingga datanglah dalil yang mengatakan haram. Baru haram. Tu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i setiap benda adalah halal kecuali benda tu tak halal datang syarak, makna Quran ataupun hadis yang mengatakan benda begini haram, baru jadi haram. Kalau tak ada tegahan daripada syarak, halal. Kaedah dia gitu. Menatang pun halal ke tak halal, tengok. Kita pelaga tengok dengan tegahan syarak. Ada tak pada ciri-ciri? Tak ada. Boleh makan. Asal dia gitu. Burung melarbau boleh makan? Melarbau. Merbau kau benar pula. Gembala kerbau. Boleh makan? Mana dalil? Tak mana dalil? Dalil dia tak ada dalil kata haram. Tu dalil dia. Tak ada dalil kata haram. Tu dalil kata boleh makan. Kaedah fiqh mazhab Syafi'i gitu. Jadi benda apa tak ada tekahan, maka dia halal. Apa nama dalam hadis Nabi kata apa? Wa harramal asya'a. Inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah telah memfardukan akan sesuatu kefarduan, maka jangan sekali-kali kamu mensia-siakannya. Wa harramal asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan akan sesuatu perkara, jangan kamu mencarikan pengharaman Allah. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah menghadkan dalam bab ni guni setakat ni, bab ni setakat ni, bab ni sakatan yang lagu ni, jangan melanggar sakatan. Wa sakata an asya'a ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Nabi sebut tu. Dan ditinggal tidak menyebut sesuatu benda tu, bukan Tuhan lupa, bukan Nabi lupa. Wala tabhasu anha. Tak usah duk perisi lah halal ke haram. Boleh lah woi. Ada dalil tegahan daripada bab maulud? Tak ada. Tu kata haram mana? Wahabi ni bela usul pik. Pok bela usul pik. Ni baca Yasin malam Jumaat ni. Haram ni. Buat Nabi tak buat. Takkan Nabi tak buat tak boleh buat? Mana dalil kata tak boleh buat? Tak ada. Dalil tak ada. Dalil kata tak boleh buat tu dalil boleh buat. Faham ni tu? Wa sakata an asya'a ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Tu hadis sahih. Dia tak ngaji hadis Arba'in tu kan. Hadis halus ingat kot ni atas hadis Arba'in. Hadis Bukhari tu. Puak ni. Bila tiap mereka habis masa tu geram. Aduh, kaedah faham ulama ramai kerana asal air itu mutlak. Al-aslu fil asya' at-taharah, al-aslu fil asya' al-ibahah, al-aslu fil asya' kaedah at-taharah. Setiap benda tu pada asal dia hukumnya suci, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada
kata najisnya sesuatu benda tu. Kaedah sulpik dalam kitab Risalah Induk dia, kita Imam Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah ada al-aslu fil asya' at-tahrim. Asal pada sesuatu benda itu adalah haram sehingga hatta dalla alaihi ihlalu. Sehingga datang dalil yang menghalalkan dia. Dia lain, kaedah dia lain. Dia pun ada ambilannya, nak bahas tu panjang kan. Mana hadis yang Imam Abu Hanifah ambil dalil. Ada cerita panjang, sedap. Mungkin kita kalau mengaji susupik ni masuk dengan kaedah apa semua. Lepas kita kata dua-dua betul. Betul. Satu dia punya dia ada dalil ke Abu Hanifah min serodok ya. Dia ingat min serodok apa tu. Tak ngaji usupik, dia perkakas tak cukup. Jadi aku tu pengetahuan tak ada, perkakas tak cukup. Lelah mutu duduk dalam store begitu. Pandai nak komen kacau. Habis tu. Dia boleh tiap kan depa tak dikerja. Hangat hati kena kata agak. Mana ada dalam kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh ada. Dengan ngaji syibah nazair. Saya tanya. Dan kaedah ni kaedah fiqh tiada hilang asal melainkan dengan yakin. Tak hilang hukum asal. Jadi pada asal ayat itu suci, tidak akan hilang kesucian dia melainkan datang keyakinan kata dia najis, baru ini najis. Dan kaedah pula fiqh, ulama fiqh kata setiap perkara memada dengan zon pada sucinya, kecuali pada masalah nak menghukumkan dengan najis, maka dia kena yakin boleh hukum najis. Setiap benda adalah halal. Kemudian nak hukum dia najis, dia kena ada dalil keyakinan baru. Dia pasal kaedah dia nak sabit kata najis, nak sabit kata tak suci, dia kena yakin. Tapi nak hukum kata suci memeda dengan zan, tu syarak mudah dia. Tu kaedah dia. Tapi ada jugalah kaedah yang dipakai zahir atas asal. Ini kena masuk bidang kaedah. Kadang-kadang berlaga di antara asal dengan zahir, takdim zahir. Kadang-kadang asal dengan zahir berlaga kena ambil asal. Kadang-kadang boleh pakai dua, satu mu'tamad, satu dhaif. Kadang mu'tamad ni dhaif, ada 4 masalah. Dia panggil zikru ta'arudil asli wal zahir. Masalah percanggahan dia antara asal dengan zahir. Itulah kalau benda tu tak ada najis tu selalu buat andaian. Ni duk buat andai-andai. Boleh jadi ikut depa. Lah. Dia kata depa duk rayuh Maggi tak mau makan. Lah hampa Maggi duk dah bagi kat aku. Aku nak telan dah. Duk rayuh ke tu, tak ada kot depa campur apa. Hang tak mau makan Maggi aku suruh ingat. Dah hadiah 50 pasal aku tolong habis Maggi hang. Warak sangat. Yang handset 24 jam warak. Anak sungguh. Jadi ini semua ada dalam kaedah. Qa'idatun muhimmatun annama asluhu taharah wa ghalaba ala zanni tanajjusuhu fi ghalabati najasati fi mislih fihi qawlani ma'rufani bi qawlai al-asli wal-zahir arjahuhuma annahu tahirun. Kaedah tu. Kan? Dan yang anak dah. Kaedah tu. Bukan enak. Boleh. Ni bukan ni raya. Bi ikhtilafi zahir. Kaedah. Bak ni lah, bak taharah. Itu kaedah lah, kaedah tidak hilang asal melainkan dengan yakin. Tapi ada juga dia taglib belah zahir. Zahir ni makna zahir. Asal ni menepati yakin. Zahir ni zan. Pasal apa? Ada penunjukan yang mengatakan dia najis. Kaedah fiqh walaupun dua-dua tu boleh pakai arjahuhuma annahu tahir.
Depa kata nampak depa buh benda dalam biji. Nampak tu. Tak nampak boleh jadi tak boh. Asal suci. Megi buat apa-apa tu mengandung telan je lah. Payah apa? Dah saya warak bukan cerita hal haram. Warak cerita kesabaran. Takul muharramat wa syubuhat. Syubuhat. Banyak benda syubuhat. Syubuhat juga kata nanti banyak. Kain baju handset bersyubuhat. Ini ada handset apa? Saya pakai Oppo ya. Luku pula tahu kan. Tang lain pakai sangat warak. Weh. Warak sungguh dulu ada seorang nak murid tak kenali. Dia tak pernah makan apa pun kecuali hidupnya pisang ayak nyok. Boleh tahu tu boleh semang batu. Boleh tahu tu boleh semang bak warak. Ni ayak Coca-Cola 2 minggu sekali sembang. Habis tu syubhat. Warak tak boleh zamala dah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, kalau aku termakan walaupun sedeguk harta yang syubhat, aku sanggup korek walaupun hingga terpaksa aku mati. Abu Bakar korek syubhat. Korek muntah. Aku tak izin harta halal masuk, harta syubhat masuk. In dakhala al-halal kharaja al-halal wa in kharaja al-haram dakhala al-haram kharaja al-haram. Faedah mak salah dulu ni. Pui. Warak sungguh warak ada 3 benda perasan warak pola gitu. Intaha Iqna' lampiran 30 ni juzuk 1 lah. Iqna' syarah dia yang masyhur Bujairmi ya. Bujairmi, Syekh Sulaiman Bujairmi, ulama Mesir. Dia buat syarah dia nama Bujairmi Iqna'. Dia buat syarah 2. Satu Bujairmi Iqna', satu lagi Bujairmi Fatul Wahab. Syekh Sulaiman Bujairmi. Dia banyak syarah Syama'il buat dah. Alim Sang Syekh Sulaiman. Dan keenamnya daripada 12 syarat sah nak ambil sembahyang dengan nak mandi wajib ni, ataupun mandi sunat masuk juga lah. Mandi sunat, mandi raya lah, mandi lain pun sama. Tiada ada sesuatu yang tertegah sampai air kepada anggota wuduk dan mandi. Tak boleh sampai anggota ni sampai ke kulit ni lah. Seperti sisik ikan dan getah dan duri yang besar. Besar tu lagu mana? Taswir dah sekira-kira jika dicabutnya duri yang besar tadi ni ada lubang, yang ni nampak ataupun nyata lubang dah. Nampak berlubang lah. Tapi duri yang macam mana yang kata tegah ayat tu, yang belum tenggelam kepala duri tu ke dalam daging. Kalau tenggelam di daging tak apa lah. Tenggelam masuk pipas ke dalam. Sini mana duduk atas tu dengan Zahir lah. Yang duk kata menegah tu dia duduk terpacak tu tak masuk habis. Duri tu besar, kalau kita cabut berlubang. Maka kena cabut duri tu lah. Jangan bagi ada sesuatu yang menegah daripada sampai air ke kulit pada anggota wuduk dan juga anggota mandi ni. Itu syarat sah dah. Minyak tak apa. Minyak ada kecuali. Dia tak apa, cecair lagu tu tak apa. Dia bukan ni, dia air tu sampai. Kata sampai, cuma dia apa nama minyak tu dia kuat sikit. Kalau air minyak tak apa. Minyak pun jangan ada ain ni. Dekat bekas-bekas lincin tu tak ada masalah. Tapi kalau bubuh minyak ketui duk betul tuang air dia tak sampai. Kita minyak tu tak ada. Kalau kita tarik tu tak ada, cuma tinggal lincin-lincin tu tak ada apa. Tak ada masalah. Getah kena gam. Gam kena gam lah, gam paip. Payah nak keluar kan. Itu dia lah. Masuk getah tu gam lah. Bukan mesin gam tu Allah kan. Tinggal jentik pi ya. Sekerak tak bagi tu getah apa nama
kena kulit kita payah keluar tu. Jenis gam. Gam tu maksud kata getah tu. Sisik ikan, besiang ikan, lele pun sama. Ya. Macam kita besiang 2 kali ikan ni. Mula-mula kita besiang. Kita ambil kita tak tengok isi. Tapi merah. Lepas tu kita besiang ikan pula. Besiang ikan pula. Lepas merah tu baru sudah tu baru besiang ada sisi. Macam nak. Pakailah tadi awal. Kullu hadisin yahdusu. Setiap perkara yang berlaku ni kaedah mereka kata taqdiru li aqraba zaman minhu. Setiap perkara yang berlaku kita tengok ada sisi taqdiruhu li aqraba zaman minhu, kena takdir masa yang lebih dekat. Benar dekat antara satu dengan dua. Dekat dengan kita tengok tu. Dua. Dua. Kayak dua. Mana satu tadi bukan yang sah lah kalau ada sip pun. Kalau ada sip tu. Dah lah. Fardu takdir kita ya. Fardu takdir ya. Kalau kita kata dah ada sip awal. Awal dua tu dah pun. Kullu hadithin yahdusu taqdiruhu li aqraba zaman minhu. Kaedah fiqh tu. Macam kita semayang lohok, semayang syak. Lepas semayang syak, tengok-tengok dalam bagi ada tak cicak. Tak cicak ni ada masa sebelum lohok ke lepas semayang lohok ni. Tu kaedah tu. Taqdiruhu li aqraba zaman minhu. Masa yang paling dekat dengan dia. Waktu dia sedang tu hak mana paling dekat? Asak ke lohok? Asak kan? Hak paling dekat ah. Hak yang asak saja kena yang lain. Bahasa tak puas itu dia punya suka. Kita abang kaedah. Dia kena kaedah, kena ngaji kaedah. Masalah ni kena ngaji kaedah fiqh. Macam fiqh ni dia tak boleh lari dengan kaedah. Tidak tak selesai, jenuh ingat. Dia kena ingat. Tapi masalah juga nak ingat kaedah pun masalah. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Masalah tu nak ingat masalah. Kaedah. Sama cat, kalau cat minyak tak masuk, cat kapur tak apa, dia kembang. Cat kapur kan kalau bekas-bekas, kalau ada berketui tu tak boleh lah. Kadang-kadang dia ada bekas-bekas nampak macam kita kata nila kan, kita ada bekas. Kalau cat ayak masuk, cat kapur masuk, kembang. Tapi kalau cat minyak tak. Cat minyak dia ada ain dia ketui kan. Bukti dah nak buang tu kena betina kan. Sikit-sikit dia kan kira sikit ke banyak. Yalah maksudnya kena betul bagi berhabis kalau macam kenapa habis? Dia tak kira besar kepala jarum kan. Tak mahu. Dia kira dia kena keseluruhan anggota zahir. Dia tak ada kecuali. Kalau orang yang memang tiap-tiap hari dia main benda tu. Bila dia ada kesukaran nak basuh, dah dia tak ada maaf bagimu. Syarat tahan je semayang. Sebab kata duda jenuh nak tahan. Ibnu Arabi pun tahan 3 bulan, takkan hang tak boleh tahan seminggu. Mahyudin Ibnu Arabi sekali ambil semayang untuk dibekak Palestin kata tahan 3 bulan. Hak nak rot dia tu orang tanya dia. Semayang berapa kali ambil tu? Dia sudah tanya tu. Kan? Berak pun 3 kali sekali. Kalau berketui tak boleh. Kalau kata habis tu yang nak contoh, kalau dia ada ketui dia tak masuk. Tapi kalau ada bekas warna sikit-sikit ke tu, hak tu yang masuk. Ada tu kata, ada kalau ada ketui ke tu memang takkan masuk. Dia habis ketui tu, dia tinggal bekas-bekas warna sikit-sikit ke tu, hak tu yang masuk. Tapi syarat cat kapur kembang. Sebab ni bukti dia bila kena ayak bukan nampak. Bila kering baru kita nampak berotang lah. Itu masuk. Minyak ada. Tu cat minyak tu. Dia cuma dia banyaknya kapur tapi dia campuran minyak.
Dia panggil apa? Dia tanya dulu kita nak beli cat luar rumah ke dalam. Kita dah fikir nak bagi murah ke mana. Nah, kita abang tak luar. Dia kata luar mahal pada dalam. Silap aku. Tapi betul lah kita nak luar kan. Memang dia mahal sikit. Pasal kan luar tu dia kena ayak, dia kena panas, dia nak bagi tahan. Dalam tak apa. Dia macam tu lah. Tapi cat ni pun ada lagi yang sebelum cat tu ada kod. Anda kod tak apa. Anda kod tengok kalau berketui macam saya kata. Kalau duduk ketui tak boleh. Kalau bekas dia nampak. Itulah. Orang panggil apa? Bekas lah. Kalau orang Kedah dia kata bekas dermin cat tu. Kan? Kata dermin tak? Kata dermin. Orang calung guna dermin. Tak tahu. Bahasa orang tu tahu. Bukan dermin. Ha. Tu cat minyak lah. Bekas corang. Bekas dermin. Dah lah tak kira lah apa pun. Orang kata bekas tu nisbah. Bila dia nampak. Kena belacan pun bercorang berdermin apa tu juga lah. Hak anggota ya Ustaz noh. Anggota. Kena tengah belakang ambil pi. Tak payah garu. Tapi kalau mandi wajib tak boleh tak lepas. Yang mekanik pun kan? Sama. Tak sama, dia kena kolah kuku kena korek. Selamat lah ni dapat pakai tu glove. Pakai glove lah. Dah ada macam-macam kemudahan kan. Pakai glove tu. Tukang work pakai glove ni. Lepas tu dia kata jenuh beli ya. Beli bensin sehari 2 kotak boleh, takkan glove tak boleh. Sedang saja kan buat payah. Tu gambar kan duduk. Izap man. Tu. Dan ke-8. 6. 7. Duk tahun mana 7? Dan 7 ya mengalir air atas anggota yang Dah dalam kitab saya tak ada. tak ada. Nombor 4. Nombor ada. Ke-6. yang ke-6 ni Datang ke-8 tu. kepala diri kita ke dalam dagingnya. Tunjuk apa yang tahu. Sehingga Ustaz. Dan ketujuannya mengalir air atas anggota yang Ustaznya dibasuh. kitab asli. Sedap. Macam mana ngaji dulu tak sedap? Enak. Masa tu lain. Tak ada. Mana kira? Jenis baru semua ada. Ni bangsa ni. Tak ada. Tak ada. Nyampe nak. Tiba-tiba kena dapat. 8 terus itu baca umur 8. Mana ngaji ni? Orang ngaji pas Jumaat ni dia kata. Mak Tak ada. Mamak pun tak ada. tu yang mak ni. Abang mak pun tak pasal. Tu yang mak. Lagi tahu mak ni. Tu ni. Dan ketujuhnya Mengalir air atas anggota yang dibasuh. mengalir air Atas anggota yang dibasuh. Datang ni heran. Bak taharah ni ngaji 2 kali beh. Macam mana datang ni lena tempat yang sama? Lena tempat yang sama karut suku. Macam pun sedap. Tu. Ada baca dah ni. Dalam habis dah baca. Saya banyak tempat dah baca ni. Macam mana tak perasan. Heran tu. Duduk depan tu dia pun terlena. Dak kita pun syarah-syarah apa tu? Tahu nak ke-8 kita pun tak perasan. Gitu. Tak perasan tu. Dah mengaji tadi 2 kali. Baca pun 2-3 kali lah sampai tu ni. Mak pun tak pasal. Mak pun Tak perasan. Ya. Tu. Dan ketujuhnya mengalir air atas anggota yang dibasuh. Mana syarat dia kena ada air yang boleh berlari. Bukan suruh tuang. Mana ada air. Dia air lain, basahan lain, lembab tu lain. Hak lembab tu tak nama mengalir. Sayalul ma'alal a'dha. Sayalul mana ada air tadi ni.
Nilai pi 2-3 titik. Nama mengaliak lah tu. Bukan maksud mengaliak. Hang kena jurih mai. Ada pula gitu. Ambil aku ni tolak pi tu. Tak boleh dia kata pasal tak nama mengaliak. Nama mengaliak lah tu ayat tu ada. Tak faham makna mengaliak. Tu makna mengaliak mana ada yang dia satu dia lembab. Hak tu lembab berlawan bagi saya lemah. Hak tu yang kata basuh kepala tu bagi ada lembab. Tembak lagu tu tak apa dah kalau tang kepala. Kan wamsahu bi ruusikum. Tu ada tangan lembat-lembat. Kalau buat tu tak keluar ayam tak apa. Kan kita basuh tangan sebelum dia nak kering kan ada lembab kan. Tok lagu tu pun sah dah ambil sembahyang. Tapi kalau tangan tak boleh. Pasal tangan ibarat dengan faghsilu. Zakum tum ila silah. Spray sikit yang mengalir okey. Dia ada ayam. Ambil terus. Dia kan nanti banyak. Jangan nak pergi Mekah kan. Pakai spray tu. Yang ada ayam basah. Ambil dah tu. Nak tunggu sampai lencun ke. Ini syarat dah. Ini pun jangan. Kalau tak faham. Ayam pula kena tuang mai baru nama mengaliak. Tak kena faham gitu. Kalau kita pakai air kembang tu Ustaz. Pakai air kembang. Tak. Jadi basah. Jadi bagi sampai basahan ke seluruh anggota. Kan nanti mesti dia pergi tumpu. Tapi kita kembang ni. Tak apa, kembang tak kembang. Mau basah ya. Kembang ke api betui ke tak besar. Mau basah ya. Dia mau basah ya. Habis. Sikit-sikit tak habis sikit-sikit. Tak ada ni ikut mana. Cari ikut kuat ada dhab. Tak ada kat tanah 7. Memang tak tulis semua dah. Lagi pula boleh nak tang tu juga tu yang pelik. Lebat jumpa yang mengalir saya. Tak tahu. Dan kedelapannya tiada ada yang menafikan bagi sah wuduk dan mandi daripada manik. Apa dia? Iaitu haid atau nifas. Ini yang menafi, yang menghalang daripada boleh angkat hadas. Dalam keadaan haid masih lagi belum suci dan juga nifas. Ni dua ni dia panggil manik bagi wuduk dan juga manik bagi mandi. Tapi kalau mandi sunat tak apa. Mandi sunat bukan keadaan. Mandi sunat ni lebih kepada zaginah, perhiasan dan membesarkan hari macam mandi hari raya kan. Walaupun orang perempuan dalam keadaan haid, dia sunat mandi, bukan mandi yang keadaan. Yang masalah tak ada manik atau menafi ni pada masalah nak angkat hadas. Kalau masalah mandi sunat tak ada masalah apa. Mandi je lah. Pasal dia bukan angkat hadas. Contoh ni bak ambil ayat sembahyang dengan mandi wajib. Mandi sunat tak ada masalah. Dia janji syarat sampai ayat ke seluruh tubuh badan je. Kan? Dengan niat mandi tadi ni bukan niat angkat hadas. Dan kesembilannya, tiada memaling niat kepada yang lain daripada wuduk dan mandi. Makna jangan ada kedatangan memaling niat. Wahai pada mula tu dia dah niat dah basuh muka, di celah-celah tu basuh tangan, kepala, tangan tu tak niat tak apa dah. Masih memada pada awal saja niat. Tapi walaupun begitu jangan di tengah-tengah perbuatan wuduk tadi ni tiba-tiba niat paling mana tujuan asal kita yang kata nak angkat hadas tadi ni pi duk niat pula mana kita kata tujuan kita tu nak bagi sejuk sikit ke ataupun niat-niat yang lain. Tu tak mau tu. Kedatangan niat yang memaling. Seperti di niat bersejuk-sejuk semata-mata. Semata-mata ni mana dia niat sejuk saja, tak niat sekali dengan nak angkat hadas. Sama ada hadas mandi ataupun wuduk. Kalau berserta tak apa. Adapun jika niat mengangkat hadas serta niat bersejuk, maka itu sah wuduknya dan mandinya.
Ini pun dalam kaedah fiqh ada bahas. Pasal apa lagu ni dikira sah? Panjang kan bahasa dia. Masalah jika niat memutuskan wuduk atau mandi, maka tiada batal wuduk dan mandi pada anggota yang telah dibasuhnya. Dan wajib niat pula pada basuh anggota yang tinggal lagi. Intaha Bujairmi Sani lampiran 15. Bujairmi ni makna Bujairmi. Itu guru dia tak ambil tu wahab ikna. Dia banyak ambil ikna. Selalunya bila itlaq Bujairmi Jermi Fatul Wahab. Dia tak batal pasal mandi dengan wuduk ni dia panggil taharah qawiyah. Kalau taharah dhaifah, tu batal. Kalau kita niat memutuskan berhenti daripada ambil wuduk, tak mau dah kan, maka anggota yang nak dibasuh, nak kena basuh selepas kita mutus tu kena niat lah. Kalau kita nak ambil pula selagi mana tak batal lah. Kalau batal nak mula daripada awal lah. Habis. Ni tak payah pula. Kemudian kata dan ke-10-nya basuh lebih sedikit daripada qadar yang wajib basuhnya. Itu pun syarat sah juga. Pasal nak menyempurnakan basuhan yang wajib, ma la yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajibun. Kaedah tu lah. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan kecuali kena sekali dengan dia, maka dia pun jadi wajib juga. Dia panggil wajib wasilah. Ataupun ma la yatimmu bihi wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kaedah tu kaedah usul fiqh. Habis konti tu lah. Dan ke-10-nya basuh lebih sedikit daripada qadar hak syakatan yang wajib basuh. Kena bagi lajak sikit tu sekurang-kurang lah. Basuh lebih tu afdal ni cerita syarat sah. Dan habis. Ni pun depan nak ke cara syarat nak sah ambil semayang kena dhan, kena yakin kata memang tak ada ayat semayang. Nah, kita duk sanksi ada kata tak tu kentut ke dak tu tu. Cerita abad tu. Ambil pi kok tak ada. Tak jadi. Lambat habis tu. Tebal. Kita baca banyak. Masuk bayar mutlak apa ni cerita banyak. Tapi kalau memaling tengah basuh-basuh tangan tu, dia nampak ada cat tu kan. Tu dia kira memaling juga. Nak basuh saat ni. Basuh ni tak ada nama memaling. Memang kena wajib hilang pun. Kata sama situ tak perlu niat. Tak, basuh orang tu tak kena tu. Dia tak ni wajib. Ini dah sebelum ni apa? Macam kat lubang jubah tu, duduk tu buka. Nak masuk ayak dia tu. Kena duduk tengok jurah ayak. Maksudnya masuk dekat lubang ayak. Kalau tak jurah ayak, mana kata kalau mandi wajib tak tinggung tak sah. Pakai daripada awal strip berdiri memang tak sah. Dia kena duduk tinggung tu dia terbuka. Kena basuh ayak tentu tu. Sebab tu kalau nak mandi wajib ni, pokok kata sunat, kita basuh dua-dua tu dulu saja aku mengangkat hadas pada kubul dan dubur. Lepas tu sekali lagi bau terjurih kepala niat. Memang kena buat gitu. Kalau kita buat tu kendian batal kat sembahyang pula. Jurih kepala dulu. Memanglah dalam bab mandi wajib ni sunat kita basuh kepala dulu. Sama macam mandi mayat ni. Basuh kepala dulu. Lepas tu basuh sebelah kanan depan. Itu jurih yang kedua basuh belah kiri pula. Jurih yang ketiga basuh belakang pula, belah kanan. Jurih yang keempat basuh belah kiri pula, belakang. Patah balik imah kali tamang sini. Tu kan nak 3 kali. Pala pun basuh 3 kali. Mandi guna bertunggu tu. Boleh tak ada masalah. Habis cerita afdaliyah kan, mandi cara sunnah gitulah. Nabi mandi wajib 2 gantang air sahaja. Nabi berwuduk hanya secebok saja.
Allah ambil yang aku mana. Habis tengok kita ni lah.